Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945 berlaku di dua medan pertempuran iaitu di Eropah dan Asia Pasifik. Peperangan di Eropah tertumpu di negara Eropah dan Utara Afrika, manakala peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Peperangan melibatkan dua pakatan iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Perang Dunia Kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baharu, ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kemunculan ideologi baharu bagi mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi, penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis perfahaman melampau iaitu Fascism di Itali dan Nazism di Jerman. Fascism. Gerakan Fascism di bawah pimpinan Benito Mussolini dan Parti Fasis berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Fascism memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Bagi memulihkan semula imejnya, Itali meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsya, Ethiopia dan Albania. Nazism. Gerakan Nazism di bawah pimpinan Adolf Hitler dan Parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Nazism mengagungkan bangsa Jerman. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan Perjanjian Versailles. Hitler membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula, wilayahnya yang hilang melalui Perjanjian Versailles. Ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap Perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Itali sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama juga tidak berpuas hati terhadap Perjanjian Versailles. Itali tidak berpuas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperoleh Perancis dan Poland. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama. Krisis Manchuria 1931 hingga 1933 Jepun menakluki Manchuria iaitu wilayah di bawah penguasaan China. Janjian pelucutan senjata 1932 hingga 1934 Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Krisis Habsya 1935 hingga 1936 Itali menyerang Habsya di Afrika. Perang Dunia Kedua di Eropah. Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Itali. Sekutu Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940.
Tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Serangan Jerman ke atas Rusia. Setelah menguasai Eropah Barat, Jerman telah melancarkan Operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empayar terbesar di Eropah, untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia, iaitu Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah. Kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. Kemenangan pihak bersekutu memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran. Kerjasama kuasa besar. Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian, kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia Joseph Stalin. Di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu tentera darat, udara dan laut, beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Tiga tokoh kuasa besar dunia yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, Joseph Stalin kanan, Franklin Roosevelt tengah dan Winston Churchill kiri, bertemu di Yalta, Rusia ketika Perang Dunia Kedua. Pose propaganda pihak bersekutu menentang Jerman dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Kegagalan operasi menawan Rusia. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal, walau bagaimanapun Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Jeneral Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. Kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Melalui operasi yang diberikan nama kod D-Day, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais bukannya di Normandy. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Kejayaan operasi D-Day membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Pada masa yang sama, tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah lanskap perang di Eropah. Jerman kemudiannya mendatangi perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Kejayaan dalam perang di Eropah membolehkan tentera bersekutu memberikan perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik dalam usaha menghadapi kemarahan tentera Jepun.